Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim. Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu al-jannah qala li Jibril izhab fanzur ilaiha. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها ثم حفها بالمكاره ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خلق الله النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها فحفها بالشهوات ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخله أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, apabila Allah Subhanahu wa taala mencipta syurga. Ini hadis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, dia kata apabila Allah buat syurga, qala li Jibril, Allah kata kepada malaikat Jibril, izhab fanzur ilaiha. Tuhan kata dekat Jibril, wahai Jibril, hang pi tengok Ustaz, aku ada buat satu benda nama dia syurga. Fadhahaba fanazara ilaiha. Jibril pun pi tengok yang kata syurga ni macam mana. ثم جاء فقال أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. Apabila Jibril pi tengok syurga yang Tuhan buat ni, lepas dia tengok, dia balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jibril kata, ya Allah, ya Tuhan, demi kemuliaan-Mu, aku dah tengok dah syurga ni, yang aku pasti siapa juga
Yang dengar tentang syurga, dia tentu nak masuk syurga. Hadis ni nak cerita kepada kita, kata syurga ni satu tempat yang siapa pun kalau tengok berkenan. Bila Allah buat syurga, Allah suruh Jibril pergi tengok. Bila Jibril pergi tengok, dia patah balik mai dekat Tuhan, dia kata, demi Allah, ya Allah, kalau macam itulah syurga, siapa pun nak masuk. Begitu. Summa haffaha bil makarih. Kemudian Tuhan lingkari syurga itu dengan benda-benda yang nafsu tak suka. Syurga, Allah atok dikeliling syurga tu benda-benda yang makarih. Kan kita kata makruh. Makruh ni benda benci, Tuhan benci. Makarih maksudnya benda yang kita tak suka, kita benci. Syurga, siapa nak pergi syurga, dia kena lalu hak benda ada keliling syurga. Benda ada keliling syurga tu makarih. Benda yang manusia tak suka. Apa dia? Kena semayang. Manusia tak suka. Maka kerana tu ramai orang tak semayang. Nak masuk ke syurga, nak kena lintah makarih. Apa dia makarih? Puasa. Manusia tak suka puasa. Kalaulah puasa Ramadan itu tidak fardu, sunat, ramai orang tak puasa. Macam mana ramai manusia tidak puasa Isnin Khamis. Macam mana ramai manusia tidak puasa Ayyamul Bid, 3 hari tengah bulan. Macam mana ramai manusia tak puasa Yaumul Arafah. Macam mana ramai manusia tak puasa Tasu'ah, tak puasa Ashura, tidak puasa 9, tidak puasa 10 Muharram. Pasal apa? Pasal makarih, tak suka. Allah jadikan syurga, Allah lengkari, Allah letak di keliling syurga tu benda yang manusia tak suka. Di keliling syurga ada derma. Manusia tak suka derma sebab manusia rasa sayang duit dia. Maka syurga yang dijadikan oleh Allah, yang malaikat Jibril bila pergi tengok, malaikat Jibril kata, siapa pun kalau tengok syurga, mesti nak masuk. Allah letak benda-benda ni di keliling syurga. Allah kata dekat malaikat Jibril, izhab fanzur ilaiha. Tuhan kata, pergi balik lagi sekali, tengok syurga tu lagi sekali. Fadhahaba fanazara ilaiha. Jibril pergi. Untuk kali keduanya, dia pergi nak tengok syurga. Fanazara ilaiha. Dan dia tengok syurga, syurga yang dikelilingi dengan benda-benda yang macam tadi ni. Nak kena semayang, nak kena puasa, nak kena rajin derma, nak kena buat benda baik. Syurga dikelilingi dengan benda-benda ni. Summa ja'a faqala ay rabbi wa izzatik laqad khashitu alla yadkhulaha ahadun. Bila dia balik mai dekat Tuhan, Jibril kata, ya Allah, kalau macam itulah benda yang ada di keliling syurga, kalau siapa nak masuk syurga, nak kena buat benda-benda tu semua, aku rasa, kata malaikat Jibril, tak ada orang nak masuk ke dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa yang hadis ni nak beritahu dekat kita ialah, nak masuk syurga ni senang bagi orang yang suka kebaikan dan susah bagi orang yang tak suka kebaikan. Saya jumpa satu sahabat di workshop kereta tadi. Lepas jumpa dia, saya pun keluar. Ada tertinggal satu benda, nak kena patah balik. Patah balik mai dia tak ada dah, dia naik pergi sembahyang Zuhur. Turun mai, saya sajalah tanya dia. Saya kata, berapa orang yang duduk sembahyang Zuhur ni? Saya seorang dia kata. Mekanik punya ramai duk ada tu, dia seorang sembahyang. Saya kata, macam mana jadi lagu ni? Biasa Ustaz. Biasalah Ustaz. Saya kata kat dia, betul apa yang Quran kata. Sembahyang ini, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Tuhan kata sembahyang ni dia jadi satu benda kabirah, jadi satu benda besar, satu benda berat. Illa 'alal khashi'in, melainkan ke atas orang yang khusyuk hati dia. Nak buat benda baik ni senang.
bagi orang yang tertentu, tapi susah bagi orang yang tertentu. Semayang satu benda yang menjadi penentu. Nabi kata, al-farqu bainal muslim wal kafir tarkus salah. Beza Islam dengan kafir ialah tak semayang. Kalau macam tu tegas Nabi kata tentang semayang, pun orang tak semayang, tuan-tuan nak bercakap tentang hal lain. Kalau semayang yang boleh diselesaikan dalam masa 7 minit, masuk dengan wuduk. Ambil ayat semayang 2 minit, semayang 5 minit. Kalau semayang yang mengambil masa 7 minit, orang tak boleh buat, tuan-tuan nak bercakap tentang jihad, tentang nak tumpah darah untuk Islam. Maka syurga yang semua orang duk teringin, duk mengidam nak masuk ni, dilengkari dengan benda-benda yang macam ni. Yang disebut oleh Nabi SAW, al-makarih, benda-benda yang nafsu tak suka. Kemudian sambung hadis tu, qala Rasulullah SAW, falamma khalaqallahu an-nar, apabila Allah cipta ataupun Allah buat neraka, qala ya Jibril izhab fanzur ilaiha, Tuhan kata dekat Jibril, wahai Jibril, aku ada buat satu benda nama dia neraka, pergi tengok Ustaz macam mana keadaan dia. Fadhahaba fanazara ilaiha, Jibril pun pergi tengok yang kata neraka tu, perhati semua, dia balik mai. Summa jaa, kemudian mai Jibril ni ke depan Allah Subhanahu wa taala, faqala, kata Jibril, ay rabbi wa izzatik la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha. Bila dia pergi tengok neraka dengan api yang menyala, dengan bahan azab yang ada di dalam dia, dengan dia balik mai kepada Allah Subhanahu wa taala, Jibril kata la yasma'u biha ahadun fayadkhuluha. Dia kata siapa pun kalau tengok neraka ni tentu tak mau masuk. Tengok ke keadaan neraka tu, tengok ke api dia tu pun cukup dah, tak mau masuk. Belum tengok rantai besi, belum tengok ayak danok yang ada di dalam neraka, belum tengok lagi yang kata timah, tinatul qabal, yang kata timah yang mendidih, belum tengok lagi benda-benda ni, baru tengok api saja. Jibril kata siapa pun tak akan masuk neraka ni. Fahaffaha bisyahawat, Nabi kata Allah jadikan benda yang ada di keliling neraka ni benda yang nafsu suka. Allah pergi tabung di keliling neraka tu, tabung dengan benda-benda yang manusia bila tengok teringin, manusia bila tengok nak buat, manusia bila tengok tak boleh lepas, tak boleh tinggal benda tu, melainkan nak pergi grab. Allah letak di keliling neraka ni apa dia? Engkar perintah Allah, tak mau semayang, tak mau puasa. Allah letak di keliling neraka ni apa dia? Dia letak zina, dia letak tabarruj bagi orang perempuan. Dia letak benda yang atraktif, benda-benda yang menarik hati siapa pun bila tengok. Summa qala ya Jibril izhab fanzur ilaiha, Tuhan kata dekat Jibril, wahai Jibril, pergi tengok lagi sekali neraka ni. Fadhahaba fanazara ilaiha, Jibril pergi tengok lagi sekali, dia tengok neraka, dia tengok benda ada di keliling neraka ni. Summa jaa, Jibril balik mai kepada Tuhan, faqalah, dia kata ay rabbi wa izzatik, wahai Tuhan, demi kemuliaanmu ya Allah, laqad khashitu alla yabqa ahadun illa dakhalaha, dia kata aku takut kot tak ada seorang manusia melainkan semua masuk neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itulah hakikat kita hidup dalam dunia. Kita hidup dalam dunia ni, benda hak kita tak suka, itulah baik sebenarnya. Kita hidup dalam dunia ni, benda hak menarik kita, itulah bahaya sebenarnya. Dan inilah yang nak diberitahu oleh Nabi SAW kepada kita semua. Nabi SAW dan para Nabi selain daripada Nabi Muhammad SAW, dua habaq benda ni. Dua habaq benda ni kepada umat masing-masing. Nabi Muhammad habaq ke kita supaya hati-hati dengan neraka ni. Tapi apa jadi? Nabi Muhammad kena macam-macam.
Dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata dia, ja'a Jibril alaihi salam zata yaumin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa jalisun hazin. Qad khuddiba bid-dima' qad darabahu ba'du ahli Makkah. Faqala Jibril, ma lak? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ala bi haula'i wa fa'alu. Qala Jibril, atuhibbu an uriyaka ayah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, arini. فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال جبريل ادعوا تلك الشجرة فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه قال جبريل قل لها فلترجع فقال لها فرجعت حتى عادت إلى مكانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبي أو كما قال hadis sahih riwayat Ibnu Majah daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia kata pada satu hari Jibril alaihi salam mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pada ketika itu wahwa jalisun hazin. Nabi duduk dalam keadaan hazin, dalam keadaan sedih, dalam keadaan nampak gundah gulana. Kan tahun Nabi kematian isteri, kematian ponakan, dia panggil amul huzni. Huzn, hazin, makna dia sedih. Amul huzni maksudnya tahun sedih. Bila Jibril mai ziarah Nabi pada hari itu, dia kata Nabi ni wahwa jalisun hazinun. Nabi dalam keadaan duduk bersedih. Qad khuddiba bid-dima'. Waktu Jibril mai itu Nabi keadaan dia ni berlumuran darah. Nabi duduk dalam keadaan berlumur darah di badan ni. Qad darabahu ba'du ahli Makkah. Yang jadi berdarah tu pasal apa? Pasal penduduk Makkah pukul dia. Nabi SAW manusia istimewa dipukul oleh penduduk Makkah. Nabi tidak pernah curi harta orang. Nabi tidak pernah porak-peranda rumah tangga orang. Nabi tidak pernah pergi rampai hak kepunyaan orang. Nabi tidak pernah fitnah orang. Nabi tidak pernah buat benda tak elok. Tiba-tiba Nabi dipukul sampai berdarah-darah. Begitu. Faqala Jibril. Jibril kata, malak, wahai Muhammad, apa hal dengan kau ni? Duduk dalam keadaan berlumur darah, dalam keadaan hazin, dalam keadaan sedih. Malak. Jibril tanya Nabi, awak pasal apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ala biha ulai wa fa'alu. Nabi kata, depa buat aku ni, depa pukul aku. Macam mana yang hang tengok ni, inilah keadaan aku. Aku dipukul oleh depa semata-mata kerana aku ajak depa sembah Allah. Semata-mata kerana aku ajak mereka buat benda baik. Semata-mata kerana aku larang mereka buat benda salah. Semata-mata kerana tu aku dipukul sampai macam ni. Berdarah-darah. Qala Jibril, atuhibbu an uriyaka ayah? Jibril kata, okey. Mau tak aku tunjukkan kepada kamu satu tanda kekuasaan Allah. Ini Jibril. Dia nak ubat hati Nabi. Jibril dia nak bagi hilang sedih Nabi. Bila Nabi cerita, kata ni aku kena pukul ni, berdarah-darah macam ni. Aku tak buat salah, aku tak buat benda jahat. Tapi mereka buat kat aku semata-mata kerana aku ajak mereka sembah Allah. Jibril tak cakap banyak. Jibril kata, atuhibbu an uriyaka ayah? Hang mau tak aku nak tunjuk dekat hang satu tanda kebesaran Allah? Qal, na'am, arini.
Nabi Muhammad kata, ya, tunjuklah apa-apa pun kepada aku. Fanazara ila syajarah min wara'il wadi. Jibril dan Nabi tengok balik sana wadi, balik sana lembah. Antara Nabi dengan Jibril tu, balik sana nu, ada sebatang pokok. Jibril kata, syuf, tengok pokok tu. Qala, ud'u tilka syajarah. Jibril kata dekat Nabi Muhammad, okey Muhammad, hang panggil pokok tu mai. Ini nak hiburkan Nabi. Nak bagi Nabi rasa, kata Tuhan tu ada. Apa bukti Tuhan tu ada? Ini bukti dia. Kekuasaan Allah. Panggil pokok hak ada balik sana lembah tu, panggil mai sini. Jibril kata. Fada'aha. Maka Nabi pun panggil pokok ni, mai. Faja'at tamshi hatta qamat baina yadayh. Pokok tu mai berjalan cedik mai tu berdiri di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Jibril, qul laha fatarji'. Jibril kata dekat Nabi, wahai Muhammad, hang suruh dia balik pergi tempat dia balik. Nabi panggil pokok berjalan mai sampai duduk depan Nabi. Jibril kata balik dekat Nabi, fatarji', suruh dia balik. Faqala laha. Nabi pun kata, pergi balik. Faraja'at hatta 'adat ila makaniha. Balik pokok tu, pergi balik ke tempat dia tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ke Jibril, hasbi. Dia kata, cukuplah, cukup. Aku percaya kepada Allah. Bukan makna Nabi tak percaya. Tapi bila macam tu punya keadaan jadi, Nabi lebih keyakinan dia kepada Allah. Hak duk kena sikit sebanyak berdarah ni, tolak pergi ke tepi buang. Allah ada. Hadis itu hadis sahih, riwayat Ibnu Majah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian yang kata Islam, tanda kekuasaan dia di mana-mana. Tak silap. Kalau kita jadi orang Islam, kita percaya dengan Islam, kita berjuang untuk Islam, tak silap tuan-tuan. Pasal apa? Pasal Tuhan tu ada. Nabi kena balon sampai berdarah-berdarah. Kita tak kena apa lagi. Kita tak kena apa lagi. Tak ada apa benda ni semua. Teruskan kerja untuk Islam. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2. Muka surat 295. Muka surat 295. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Al-Hijr. Tafsir surah Al-Hijr. Muka surat 295, perenggan yang tengah tu. Dia kata kisah Syuaibah. Malam ni kita insya-Allah akan tengok kisah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ni tuan-tuan, siapa dia ni? Dia ni pak mentua Nabi Musa. Nabi Syuaib ini adalah bapa mentua kepada Nabi Musa. Dan dia adalah Nabi yang diutuskan kepada satu kaum yang dipanggil kaum itu dengan nama kaum Madian. Mimdal Yanun, Madian. Kaum Madian ni apa dia punya keistimewaan dia tuan-tuan? Kaum Madian ini yang pertama, mereka ni tukang kayu. Mereka ni duduk di dalam negeri Madian, negeri yang penuh dengan pokok-pokok kayu. Dan mereka ini pandai kayu. Siapa dia yang kata kaum ni, kaum Madian, kaum Nabi Allah Syuaib alaihi salam ini? Mereka adalah sekumpulan manusia yang terlibat di dalam bidang bisnes. Mereka adalah sekumpulan umat yang hidup mereka meniaga. Dan oleh kerana mereka ni hidup mereka meniaga, maka mereka sangat pandai dan sangat licik di dalam tipu daya perniagaan. Ini kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Dalam hal nak kecoh timbang dan sikat dan sukat, mereka pandai. Bak nak kecoh timbang, bak nak kecoh sukat, ini bidang mereka. Kalau dalam bahasa bank ni dia kata fraudulence. Ini bidang kemahiran kaum Nabi Syuaib alaihi salam.
Dan mereka terkenal di dalam kerja-kerja memalsukan barang. Mereka ni. Di yang China, yang Thailand ni semua belajar daripada mereka ni. Kan? Ang belilah kasut belly sepasang sampai 4-500, kita pergi Pekan Danok sudah jadi 45 ringgit. Kan? Mana dia belajar ni? Dia belajar daripada kaum yang duduk di Madian, kaum Nabi Syuaib. Dan inilah bidang kepakaran kaum Nabi Syuaib. Nabi Syuaib akhirnya mati dan kuburnya sampai hari ini ada di Jordan. Kalau kita nak pergi kubur Nabi Syuaib, kita akan melewati ataupun melepasi satu kawasan yang dipanggil Jordan Valley. Kita nak pergi ke kubur dia. Ada di satu kawasan perbukitan. Kawasan bukit. Kubur dia. Jarak daripada Amman lebih kurang dalam 10 kilometer. Nak pergi ke kubur dia. Itu kubur yang disepakati oleh ramai ulama bahawa itu kubur Nabi Syuaib. Adapun puak Syiah Lebanon. Puak Syiah Lebanon mereka claim kata kubur Nabi Syuaib ada dekat dengan mereka di satu tempat yang bernama Galili di Israel. Mereka kata kubur Nabi Syuaib ada sana dan mereka jadikan perayaan setahun sekali. Mereka berhimpun di kubur yang mereka claim kata kubur Nabi Syuaib alaihi salam. So, Nabi Syuaib ini ialah pak mentua Nabi Musa. Cuba kita baca cerita dia. Apa dia kata di sini? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa in kana ashabul aikati la zalimin. Dan bahawasanya adalah ashabul aikah. Itu zalim sekalian mereka kerana dusta Nabi Syuaib. Mereka ni penduduk satu tempat, satu kampung di dalam Madian ini, satu kampung nama dia Aikah. Mereka ni punya masalah apa dia? Allah hantar dekat mereka satu Nabi, nama Nabi Syuaib, mereka tak terima. Ini masalah mereka. Menolak Nabi. Baik. Aikah itu adalah kampung kayu-kayu banyak. Ini yang kita kata tadi, di antara keistimewaan umat Nabi Syuaib ini apa dia? Di antara keistimewaan dia, mereka ni pandai kayu. Baik. Maka kedudukan yang dikatakan Aikah itu dekat Madinah, kampung Syuaib. Dia kata tak jauh dengan kampung asal, bandang yang menjadi kampung Nabi Syuaib. Dia kata. Fantaqamna minhum wa innahuma labi imamin mubin. Maka kami seksa mereka itu dengan dibinasa mereka itu yang amat sangat. Dan bahawa kedua Lut dan penduduk Aikah itu sungguh mereka ni menjadi imam dan menjadi ikutan yang nyata pada kebinasaan. Kesudahan kepada umat Nabi Syuaib kerana menolak Nabi Allah Syuaib alaihi salam, kesudahannya apa dia? Mereka ni dibinasakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia benda macam tu. Kita baca daripada zaman Nabi Nuh. Daripada zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita siapa pun, lawan mana-mana Nabi pun berakhir dengan kebinasaan. Pengajaran dia satu aja. Yang kita duk baca tafsir panjang lebar berjilid-jilid kitab ni, pengajaran dia satu aja. Apa dia? Jangan bantah Nabi. Itu aja. Bukan soal Nabi Nuh, bukan soal Nabi Hud, bukan soal Nabi Saleh, bukan soal soalnya siapa bantah, tak kira Nabi mana pun, pasti binasa. Sama ada Allah binasakan atas dunia lagi, ataupun Allah tunggu di akhirat, pasti dibinasakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia mai kisah Nabi Saleh. Firman Allah, وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. Dan sungguh telah dusta oleh orang-orang Hijr akan segala Rasul yang disuruh kepada mereka itu, iaitu Nabi Saleh. Tadi cerita Nabi Syuaib, macam mana orang tolak dia dibinasakan, didemai pula kepada kita cerita Nabi Saleh. Siapa yang tolak Nabi Saleh juga dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian dia kata, kerana dusta seorang Nabi,
maka lazim dusta segala nabi. Sebab sekutu mereka itu pada tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ini dari segi bahasa Arab. Tonton tengok ayat Quran tu dia guna tadi, walaqad kazzaba ashabul hijr al-mursalin. Perkataan al-mursalin plural, jamak, ramai. Sedangkan penduduk Aikah, penduduk Hijr ini, mereka mendustakan Nabi Saleh seorang aja. Tapi pasal apa? Tuhan kata mereka mendustakan rasul-rasul banyak. Pasal apa? Pasal tolak satu Nabi sama macam tolak semua Nabi. Dia macam tu. Ini yang kata hal iman dalam agama. Yang katakan rukun iman, walaupun dia kata ada 6, tolak satu sama macam tolak semua. Dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada malaikat, dia percaya kepada nabi-nabi, dia percaya kepada hari kiamat, dia percaya semua. Dia tak percaya qada qadar aja. Itu yang dia tak percaya. Hak lain semua dia percaya. Rosak semua. Dia dianggap orang yang tidak beriman. Dia satu orang yang tidak Islam. Dia percaya Allah, dia percaya Rasul, cuma dia tak percaya malaikat. Hari kiamat ke, qada qadar ke, semua dia percaya. Kiamat dia tak percaya. Dia kata mana boleh kiamat. Dia kata dunia kita duduk lah ni tak tahu berapa juta tahun dah. Kalau kata nak jahanam lama dah. Mana ada hari kiamat, tak ada. Satu tu aja dia tolak. Quran baca, hadis Nabi baca, tapi kiamat tak percaya. Dia jadi orang yang tak beriman. Ayat ni cerita kata apa? Kata penduduk Hijr tolak Nabi Saleh. Tolak Nabi Saleh, Tuhan kata sama macam tolak Al-Mursalin. Macam tolak semua Nabi. Orang Kristian, mereka stop takat Nabi Isa aja. Mereka tak mau Nabi Muhammad. Tak mau Nabi Muhammad seorang tu, mereka kafir. Sama dengan Yahudi. Mereka stop takat Nabi Musa. Mereka tak mau dah lepas pada tu. Kerana takat tu aja mereka tolak yang kemudian daripada tu, mereka kafir. Tidak boleh. Dan demikian hal dengan Quran. Quran mai dekat kita 30 juzuk. 6,000 ayat lebih. Kita tolak satu ayat je. Aku yang lain semua aku percaya. Cuma bab hukum hudud ni aku tak boleh terima. Jahanam kita. Pasal apa? Pasal ini menyentuh tentang persoalan iman. Pasal ini menyentuh tentang persoalan akidah. Iman ataupun akidah dia kena ambil semua. Dia tak boleh pilih. Cuba kita tengok ayat yang berikutnya. Dia kata apa? Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin. Dan kami telah datang akan mereka itu kenyataan kami, maka adalah mereka itu berpaling sekalian daripadanya. Ini umat Nabi Saleh. Tuhan buat mai dekat depa satu nabi nama dia Saleh. Depa tolak Nabi Saleh. Sama macam umat Nabi Muhammad. Tuhan bangkitkan satu Nabi daripada suku mereka. Daripada bangsa mereka. Daripada adik-beradik mereka. Mereka tolak. Tolak, mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Allah datangkan kepada mereka ini satu tanda kekuasaan Allah. Iaitu unta yang menjadi mukjizat Nabi Saleh. Nabi Saleh dibekalkan dengan satu unta. Unta betina. Dan unta ni menjadi tanda kekuasaan Allah kepada Nabi Allah Saleh alaihi salam. Dia cabar Nabi Saleh, ada bukit sebiji tentu, dia kata Saleh, kalau betul hang utusan Allah, hang suruh Tuhan hang buat keluar unta daripada bukit Pejai tu. Apa nama kaum Nabi Saleh ni tuan-tuan? Apa nama dia? Kaum Samud. Apa kehebatan yang kata kaum Samud ni? Apa kehebatan mereka? Kehebatan mereka dari segi architecture dan juga engineering. Mereka ni boleh membina satu istana hebat di tengah kawasan lapang untuk dijadikan tempat duduk waktu panas. Dan mereka boleh membina rumah dalam perut bukit sebagai tempat kediaman waktu sejuk. Hebat mereka dalam bidang architecture. Nak buat rumah banglo sebiji tengah padang pun itu bidang kemahiran mereka. Nak pergi belah bukit, nak buat kediaman mewah dalam bukit pun itu kehebatan mereka. Oleh kerana tangan mereka ni tangan duk main bukit.
bukit pejai, mereka boleh pergi perlai buat bagi jadi rumah cantik. Maka mereka cabar Nabi Allah Saleh alaihi salam. Wahai Saleh, ini bukit, panggil seekor unta keluar daripada bukit tu. Kami nak tengok dengan mata kami. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba bergerak bukit tu, bergerak keluar unta seekor. Terkejut mereka ni. Terkejut tu, terkejut beriman ke tak ke? Tak juga. Mereka kata, Saleh, engkau memang ahli sihir yang hebat. Ini cerita kaum Samud. Mereka ni jadi macam ni. Baik. Maka tiada diambil fikir mereka itu padanya. Unta dah keluar dah. Mereka tak ambil pengajaran apa. Mereka kata Nabi Saleh sudah main magic. Begitu. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ. Dan adalah mereka itu, yanhitun ni maksudnya pahat. Yanhitun maksud dia pahat. Satu martun, satu duk pahat ni. Pahat ke apa dia bagi? Macam kita duk ukiang nak buat apa, itu kerja mereka. Baik, Tuhan kata apa? وَكَانُوا yanhituna minal jibali buyutan aminin. Tuhan kata, dan adalah mereka itu ambil daripada bukit-bukit itu perbuat rumah. Maksudnya dia pahat bukit tu bagi jadi rumah. Aman daripada seteru dan pencuri. Bila dia duduk dalam tu, kalau musim sejuk, masuk duduk dalam bukit, dia jadi panas. Dan kawasan bukit ni bila buat masuk, dia tak ada pencuri nak masuk, akses satu pintu aja. Mereka selamat daripada gangguan pencuri dan penyamun. Artinya, korek mereka itu akan bukit. Perbuat lubang tempat duduk di dalam musim sejuk. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. Tuhan kata, maka ambil akan mereka itu oleh sayhah. Sayhah ni maksudnya apa? Jerkah. Siapa yang pergi jerkah ni, kena jerkah pun mati. Siapa yang pergi jerkah mereka ni? Jibril alaihi salam. Tuan-tuan, mukadimah tadi kita baca dua hadis, cerita pasal Jibril. Satu apa dia? Tuhan buat syurga, Tuhan suruh Jibril pergi tengok. Jibril balik mai, dia kata apa? Dia kata kalau macam tu syurga siapa pun nak masuk. Allah boh di keliling syurga, benda-benda tak yang orang tak suka, suruh Jibril tengok pula. Jibril patah balik mai, dia kata kalau macam tu aku ingat siapa pun nanti tak masuk syurga. Tuhan buat neraka, Tuhan suruh Jibril ni kerja dia. Hadis yang kedua kita baca tadi, Jibril mai jumpa Nabi waktu Nabi kena punggai, kena pukul berdarah-darah. Jibril tanya Nabi, malak ya Muhammad, apa hal Muhammad? Dia kata, mereka pukul aku jadi macam ni. Jibril kata, tak apa. Hendak aku tunjuk satu tanda kekuasaan Tuhan? Nabi kata, tak. Panggil pokok mai. Ini siapa buat kerja ni? Jibril alaihi salam. Ni pula lagi satu tugas Jibril apa dia? Bila Allah murka dekat satu kaum, Allah hantar Jibril pergi settle mereka ni. Bulan lepas kita baca Jibril pergi buat apa? Kepada kaum Nabi Lut. Dia pergi terbalik bumi mereka duduk tu jadi laut mati. Siapa buat benda ni? Jibril alaihi salam. Ni pula malam ni kita baca pula cerita kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Apabila mereka bantah Nabi Saleh, Allah hantar Jibril juga pergi. Jibril buat apa? فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ. Maka ambil akan mereka itu oleh sayhah. Sayhah ni maksudnya jerkah daripada langit pada ketika waktu subuh. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Maka tiada mengaya daripada mereka itu barang yang ada mereka itu usaha, yakni daripada rumah dalam bukit, daripada himpun harta dan sebagainya. Apabila sampai waktu binasa mereka itu, tiada sesuatu boleh menegahnya. Kaya raya, duit ringgit banyak dan sebagainya, Tuhan hantar Jibril seorang aja pergi, Jahanam habis semua sekali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau nak tengok lebih panjang cerita tentang Nabi Saleh, tuan-tuan patah balik jilid kita ni ke muka surat 75. Siapa ada kitab, patah balik ke muka surat 75. Ini dia cerita lagi detail tentang kisah Nabi Saleh. Patah balik muka surat 75, benda ni, bab ni kita baca di Masjid Tuan Abdullah Tanah Liat pada 22 hari bulan 9 tahun 99.
Ni, kita dah baca dah 22 hari bulan 9 tahun 99. 1999 dia panggil. Berapa tahun dah? 13 tahun dah kita baca. Saja kita baca balik lagi sekali. Nak dengar cerita kaum Nabi Saleh ni. Muka surat 75, tonton Ghostan, muka surat 75, kisah Nabi Saleh, dia kata. Saja kita go through balik lagi sekali, refresh balik benda yang kita dah dengar dulu. Surah ni surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila samud akhahum salihan. Dan kepada kaum Samud dihantar kepada mereka seorang nabi yang bernama Nabi Saleh. Qala ya qaum u'budullah. Nabi Saleh bila pergi jumpa kaum dia, kaum Samud, dia kata, wahai kaumku, u'budullah. Jom kita pakat sembah Allah. Mai kita pakat sembah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada Tuhan lain selain daripada Allah. Nabi Saleh pergi habaq dekat mereka. Ni hampa duk sembah batu, hampa duk sembah kayu, hampa duk sembah matahari, hampa duk sembah orang, hampa duk... Semua ni bukan Tuhan. Tuhan Allah saja. Dia pergi habaq dekat kaum Samud. Qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum. Kata dia, sesungguhnya telah datang kepada kamu satu mukjizat daripada Tuhan kamu atas benarnya aku sebagai rasul. Dia kata. Apa dia? Hazihi naqatullahi lakum ayah. Ni, dia kata ni, unta betina ini adalah mukjizat besar yang Allah Subhanahu wa taala hantar mai kepada kita sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cuba baca itu, dia kata apa? Bahawa keluar seekor unta daripada bukit kecil. Jadi mukjizat Nabi Allah Saleh alaihi salam. Maka mendoa Nabi Saleh kepada Allah. Tiba-tiba bergolek bukit itu seperti unta nak beranak. Tiba-tiba pecah bukit itu. Keluar daripadanya seekor unta betina seperti yang dituntut oleh kaumnya itu. Bukit tu bergegang macam unta nak beranak. Keluar mai satu unta betina terus besar. Keluar mai satu unta betina besar. Begitu. Kemudian daripada waktu keluar itu, beranak dia seekor anak jantan. Keluar daripada bukit tu, dia pula beranak. Unta ni pula beranak mai satu anak jantan. Benda ni berlaku di depan mata kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Mereka cabar-cabar, Tuhan tunjuk tunai-tunai masa tu juga. Tuan-tuan, tara tu pun tak mau beriman lagi, tak tahu nak kata lah. Tak ada petunjuk sungguh lah. Macam tu punya benda. Cabar-cabar Tuhan tunjuk. Tak mau beriman lagi. Maknanya apa? Tak ada hidayah Tuhan. Kan zaman Nabi SAW cabar suruh belah bulan. Jadi tak benda tu? Jadi. Sebahagian ulama hadis kata jadi 2 kali. Nabi isyarat dengan jari dia. Bulan tu terbelah 2. Turun mai kapik bukit. Kejadian itu berhampiran dengan Mina di Mekah. Lepas tu naik bercantum balik depan mata depa. Depa tengok benda tu. Depa beriman tak dengan Nabi Muhammad? Tak. Macam mana kaum Samud cabar Nabi Allah Saleh, keluar unta, keluar daripada bukit, beranak. Tak beriman juga depa kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, fadharuha ta'kul fi ardillah. Tuhan kata apa? Wahai Saleh, habaq dekat kaum kau. Ini unta Allah. Biar pergi ke dia. Fadharuha. Biar pergi ke dia. Ta'kulu fi ardillah. Dia nak makan apa di atas muka bumi Tuhan ni, jangan duk halang dia. Unta ni unta Allah. Naqatallah. Biar pergi kat dia. Dia nak pergi mana, dia nak makan apa, dia nak minum apa, jangan pergi duk kacau dia. Pasal apa? Pasal unta ini naqatallah. Ini unta Allah. Begitu. Wala tamassuha bisu'in fayakhuzakum azabun alim. Jangan siapa pi sentuh unta tu dengan niat jahat.
Jangan ada siapa pi nak sentuh unta tu dengan niat jahat. Nak pi semelih dia kah? Ataupun nak pi pelari dia kah? Ataupun nak ambil pi sorok di rumah kah? Jangan siapa sentuh unta Allah ini dengan niat jahat. Tuhan pesan. Nabi Allah Saleh beritahu, "Faya'khuzakum azabun alim." Siapa pi sentuh dengan niat jahat, azab pedih akan kena orang tu. Nabi Saleh dah beritahu kepada kaum Samud ni. "Wadhkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad wa bawwa'akum fil ardi tattakhizuna min suhuliha qusura." Yang kata kaum Samud, kaum Nabi Saleh ini, ingatlah olehmu kerana menjadi Allah akan kamu khalifah di atas muka bumi. Kaum Samud ni dilantik Allah menjadi khalifah di atas muka bumi selepas binasanya kaum Ad. Mereka diberi kedudukan istimewa oleh Allah. Tiba-tiba mereka tak terima kasih kepada Allah. Mereka nak pergi bunuh unta Allah. Wa bawwa'akum fil ardi. Dan Allah mendudukkan mereka di atas muka bumi Hijr itu. Iaitu tempat di antara Hijaz dan Syria. Itu lokasi mereka. Kalau hari ini daripada Madinah nak pergi naik ke utara tu, lebih kurang 5 jam perjalanan dengan bas. Di situlah tempat mereka ni. Tempat kaum Samud ni. Tattakhizuna min suhuliha qusura. Yang kata hebatnya kaum Samud, umat Nabi Saleh ni, ialah mereka boleh perbuat daripada tanah rata itu rumah mahligai. Kalau kawasan tanah rata, mereka boleh bina satu istana untuk rumah duduk mereka. Yakni duduk pada waktu ahad, pada waktu hangat. Wa tanhitunal jibala buyutah, dan depa korek bukit untuk nak buat rumah, iaitu pada musim sejuk. Ini hebat depa ni. Fadhkuru ala Allah, maka ingatlah olehmu akan segala nikmat yang Allah bagi kepada kamu. Kaum Samud ni, satu, Tuhan bagi depa jadi khalifah sebagai ganti kaum Ad. Yang kedua, Allah bagi dekat depa kemahiran dalam bidang arkitektur. Mereka boleh buat rumah banglo di kawasan rata dan mereka boleh tebuk bukit, buat kediaman mewah di dalam bukit. Itu nikmat Allah bagi. Maka Allah kata, sesuai dengan nikmat aku bagi ni, bersyukurlah pada aku. Macam kita, tuan-tuan, kita duduk di Malaysia ni, tak bagus sekali ya, tuan-tuan. Oh, jangan cakap Malaysia ni. Jangan cakap, tuan-tuan, kalau Malaysia ni tak bagus, orang Indonesia tak mai kat kita. Kalau Malaysia ni tak bagus, orang Thailand tak mai buka kedai tom yam di sini. Kalau Malaysia ni tak bagus, daripada Filipin, daripada mana rata dunia ni, duk mai cari makan di sini. Kalau Malaysia tak bagus, Malaysia tak akan menjadi tempat tumpuan semua orang di seluruh dunia. Mai sini tak mau balik. Buka TV, tengok 999, cerita apa? Cerita immigration, duk tangkap puak tak mau balik. Pasal apa tak mau balik? Pasal bumi Malaysia ini bumi bertuah. Minta rajin ya. Saya bang masjid mana baru ni. Minta rajin aja. Ada rajin dalam diri kita, boleh hidup senang. Paling tak ada pergi potong pisang dalam hutan, mai goreng pisang tepi jalan. Saat lagi time balik kerja 4:30 pukul 5 berderek kereta nak singgah beli cucuk pisang. Tuh. Gerai goreng pisang di sebelah Sekolah Kebangsaan Sungai Dua tu, tuan-tuan. Kedai favourite saya beli goreng pisang. Kan? Cucuk pisang, lepas tu apa, kopok leko, apa sebelah dia pulut udang, apa. Tuan-tuan, saya nak balik pejabat pukul 2, saya kena telefon dulu. Ni nak beli cucuk pisang ni, kena telefon dulu. Pukul 2 telefon. Ada tak ada? Banyak tu ya soalan. Assalamualaikum, ada tak ada? Dia kata, nasib baik Ustaz telefon awal sikit. Ada. 2.30 telefon, dia kata minta maaf banyak-banyak dah Ustaz. Habis. Minta rajin ya. Duk abang tak ada duit, duk abang penyegan. Rajin, duit ada. Bertuahnya bumi Malaysia ni. Tak mau bersyukur pada Allah. Syukur maksudnya apa? Syukur maksudnya apa Tuhan suruh kita buat di atas bumi Malaysia ni. Ini tanda syukur kita kepada Allah. Syukur kita kepada Allah ni apa? Quran kata apa? Hadis kata apa kita nak buat di Malaysia ni. Itu tanda syukur kita kepada Allah.
Syukur kita kepada Allah ni dibuktikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk mendaulatkan agama Allah. Itu tanda syukur kita kepada Allah. Ini benda yang kita kena buat. Tidak cukup dengan Allah jadikan bumi kita bumi bertuah ini, bumi yang menjanjikan rezeki kepada orang yang rajin. Allah letak pula Malaysia ni dari segi geografinya. Malaysia ni macam apa kita kata ubi kayu. Dikelilingi oleh negeri-negeri lain. Nak protect kita daripada sebarang kemungkinan yang berlaku. Mai tsunami berlaku di laut balik sana Bandar Aceh tu. Jadi bergolak laut ni Sumatera. Jadi penampan kita. Depa nanti kena teruk. Ujung-ujung ya mai kat kita. Jadi di belah selatan sana tu dia Pulau Jawa pertahankan Malaysia. Jadi di sebelah balik sini Borneo duk pertahan kita. Allah letak Malaysia ni di kedudukan yang sangat strategik, maka kita selamat daripada malapetaka yang nak jadi. Tak mau bersyukur lagi pada Allah. Tak mau bersyukur lagi pada duk bercakap macam-macam lagi tentang Quran, tentang hadis, tentang duk buat bercakap mulut capui lagi. Apa kejenis manusia ni? Kita ni samut ke semut ke kita ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita duk baca ni jangan baca saja. Baca ambil iktibar. Kaum Samud bantah Nabi Saleh Jahanam mereka ni. Kita jangan bantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jahanam yang sama akan mai kat kita esok ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Tuhan kata wala ta'sau fil ardi mufsidin. Maka janganlah kamu buat rosak di atas muka bumi ini akan sebagai rosak yang ada. Jangan. Tuhan dah bagi macam ni negeri betul, dia bagi kita dilengkongi oleh negeri-negeri yang menjaga kita daripada ancaman tsunami, gempa bumi. Malaysia tak ada, tuan-tuan, tak ada gunung berapi sebiji pun. Gunung Jerai berapa punya lama duk ada, tak terbit-terbit api. Tuhan bagi kat kita ni, Jerai, Gunung Jerai, Allah bagi mai kat kita sebagai pasak bumi. Dia pakemat Malaysia ni lagi. Sedangkan tepi-tepi kita aja. Tengok Indonesia, apa malapetaka yang tak ada kat mereka. Tak habis-habis. Gunung berapi sampai hari ni, walaupun tak meledak, duk berasap sedia. Maknanya macam time bomb. Bila-bila masa boleh meletup. Malaysia tak ada benda-benda tu semua. Tak mau bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, qala al-mala'u allazina istakbaru min qaumih. Apabila Nabi Saleh pi ajak kaum Samud ni beriman, maka bangkit orang-orang yang takabur daripada kaum dia. Bangkit nak challenge Nabi Allah Saleh alaihi salam. Bangkit depa ni. Lillazina stud'ifu liman amana minhum. Depa kata dekat orang-orang yang daif yang ikut Nabi Saleh. Saya ini fitrah, tuan-tuan, fitrah. Agama biasanya akan didokong oleh orang-orang susah. Biasa. Daripada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam sampai zaman Nabi Muhammad hidup. Sampai kelar ni. Hak banyak duk mai lenguh kaki di masjid, duk dengar kuliah, duk dengar ceramah ni orang susah. Hak banyak. Hak senang ni tak ramai. Pasal apa? Hak senang tak ada masa. Pasal apa? Pasal hak senang sibuk. Pasal apa? Pasal hak senang rasa dia dah senang dah. Buat apa nak semayang, nak minta apa kat Tuhan? Apa ada kat dia cukup dah. Haduk main ni orang susah. Maka berkata orang-orang yang angkuh sombong, orang-orang kaya, orang besar-besar daripada kaum Nabi Allah Saleh kepada orang yang daif, yang ikut Nabi Allah Saleh alaihi salam. At-ta'lamuna anna salihan mursalun min rabbih? Dia tanya ni, nak tanya hampa, betul ke? Hampa percaya ke Nabi Saleh itu Nabi yang diutuskan Tuhan mai kat kita? Dia tanya. Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Geng-geng susah ni kata kami apa juga benda yang Saleh bagi tahu kami beriman. Ni hak orang susah ni. Kata kami beriman. Qala allazina istakbaru inna billazi amantum bihi kafirun. Orang kaya ni kata apa? Apa yang hangpa percaya tu kami tak percaya. Hangpa percaya dekat Saleh tu? Kami dah. Hangpa kata Saleh tu nabi? Kami kata dak. Dia orang biasa macam kita semua. Hampa kata Saleh ni terima wahyu daripada Allah. Kami kata dak. Dia ni merepek aja.
Apa yang hampa kata, kami tak percaya. Ini kata orang-orang yang takabur daripada kaum Nabi Saleh. Tidak cukup dengan itu. Fa'aqarun naqah. Mereka tangkap unta Nabi Saleh, mereka sembelih. Mereka pergi tangkap unta yang Nabi Saleh kata jangan siapa ada niat tak elok dekat unta ni. Niat tak elok pun jangan. Mereka pergi tangkap. Fa'aqaru. Maka mereka sembelih unta tu. Oh, ni cukup. Oh, tak tahu nak abang. Kalau orang Kelantan kata gedebek. Ni cukup gedebek ni. Hak kata tak boleh tu, hak tu dia nak pergi buat. Tuhan kata apa? Fa'aqarun naqah. Maka sembelih mereka itu akan naqah, akan unta Nabi Saleh itu. Yang pi sembelih ni satu orang yang bernama Qadar bin Salif. Pi atas suruh mereka itu. Ada 9 orang kepala samsing zaman tu. Depa upah dia ni suruh pergi sembelih. Dia ni yang kata nama Qadar bin Salif. Dia ni makan upah. Dia bagi duit kat dia, hampir sembelih unta ni. Kita tengok nak jadi macam mana. Saleh kata kalau kita pergi tempuh unta ni dengan niat tak elok, azab pedih nanti mai. Acu hampir sembelih, tengok kaya bagi duit kan. Yang upah dia ni adalah 9 kepala gangster pada zaman itu. Sabda Nabi SAW, ashqal awwalin akhirun naqah. Nabi Muhammad, masa zaman Nabi Muhammad hidup, Nabi Muhammad kata di kalangan orang yang dulu-dulu yang paling celaka. Ashqa, maksudnya yang paling celaka. Ashqal awwalin, orang yang paling celaka di kalangan umat dulu-dulu, akhirun naqah, ialah orang yang sembelih unta Nabi Saleh. Ini manusia paling celaka. Nabi Muhammad kata. Dan terlebih celakalah orang yang hari ini, iaitu orang yang membunuh Sayyidina Ali ibni Abi Talib. Nabi kata tu Ali duk hidup lagi. Sayyidina Ali duk hidup lagi. Nabi kata dah. Dan orang yang paling celaka daripada kalangan umat kemudian adalah orang yang bunuh Sayyidina Ali ibni Abi Talib. Ali duk ada masa tu. Ali dengar, aku nak mati kena bunuh ke? Nabi habaq dah. Dan akhirnya apa jadi dekat Sayyidina Ali? Dia mati kena bunuh. Nabi kata kedudukan paling celaka ni ini dua. Satu, hak bunuh unta Nabi Saleh. Yang kedua, hak bunuh Sayyidina Ali. Kalau umat dulu paling celaka yang bunuh unta Nabi Saleh. Umat hari ini hak paling celaka. Dia kata ialah orang yang bunuh Sayyidina Ali ibni Abi Talib. Nabi dah kata dalam hadis dia begitu. Dan dia kata apa? Wa'atau an amri rabbihim. Dan langkah mereka itu daripada suruh Tuhan mereka itu. Tuhan kata jangan bunuh unta, mereka pergi bunuh. Wa qalu ya Salih i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Dan kata mereka itu kepada Nabi Saleh, wahai Saleh, bawa mai olehmu kepada kami barang yang engkau janji daripada azab jika engkau benar daripada Nabi. Dia pergi bunuh unta tu. Lepas bunuh, dia mai cari Nabi Saleh. Dia kata dekat Nabi Saleh, i'tina bima ta'iduna. Ni, hang kata siapa pi bunuh unta ni, Tuhan nanti bawa mai azab. Okey, ni kami nak bagi tahu, kami dah bunuh dah. Mana azab? Panggil mai lah ni. Gedebek tak tuan-tuan? Oh, tak tahu nak abang. Patut Nabi kata, ashqal awwalin akhirun naqah. Orang yang paling celaka daripada umat dulu ialah orang yang bunuh unta ni. Pasal apa celaka? Pasal dia bunuh unta mukjizat, dia mai jumpa Nabi Saleh, challenge pula. Okey Saleh, hang kata siapa bunuh unta akan kena azab. Ni nak bagi tahu, kami dah bunuh dah. Mana azab Tuhan? Buat mai. Oh, tuan-tuan, sampai macam tu sekali. Baik, apa jadi dia kata? Apa barang yang engkau jadi bawa mai. Dan dia kata adalah sembelih unta itu berlaku pada hari Rabu. Dia kata. Maka kata Nabi Allah Saleh alaihi salam, subuh esok muka kamu akan jadi kuning. Dalam ayat Quran lain Tuhan sebut, Nabi Saleh kata kepada mereka ni, tamatta'u fi darikum salasa ayyam. Bila dia mai abang, Saleh, unta kami dah bunuh. Mana dia azab? Mana dia azab? Apa benda Tuhan hang nak buat kat kami? Mana dia?
Nabi Saleh jawab balik, tamatta'u fi darikum salasa ayam. Nabi Saleh kata, berseronoklah hampa, tapi takat 3 hari. Ni dalam Quran. Tamatta'u fi darikum salasa ayam. Okey. Hampa mau azab, hampa diberi oleh Tuhan peluang lagi 3 hari. Nak berseronok-berseronoklah. 3 hari saja, Nabi Saleh kata. Dalam riwayat, dalam tafsir Ibnu Kathir, dia bawa mai cerita ni. Nabi Saleh kata dekat mereka, hari ni hari Rabu. Esok hari Khamis, hampa bangkit tidur. Muka hampa jadi kuning, dia kata. Dan kemudian subuh hari Jumaat, muka kamu akan jadi merah, dia kata. Dia kata kat mereka, esok muka hampa kuning. Lusa, muka hampa nanti jadi merah. Kemudian subuh hari Sabtu, muka hampa jadi hitam. Dia kata. Ini riwayat di dalam Ibnu Katsir. Maka tak kalau subuh Khamis, bangkit tidur, kuning muka mereka itu. Ni, Samsing 9 orang ni. Bangkit tidur, tengok muka kuning. Dia kata punggah. Jadi sungguh dah. Dia kata. Takut nak dia ni? Takut. Tapi bangsa kecelaka ni, inilah perangai dia. Takut juga. Dia tengok, dia kata, dia ni orang baik ni. Nabi Saleh ni orang baik. Nampak muka ulama, muka Nabi, tuan-tuan. Banding dengan muka jemuan mereka ni. Jemuan ni dia kenal orang baik. Yang kata jemuan ni, dia tengok orang baik, dia kenal ni orang baik. Tapi bangsa kejahat ni, dia lupakan baik kawan tu, dia lawan. Tapi di sudut hati takut. Itu sebab orang-orang jemuan ni, bila nak buat doa selamat, dia panggil orang baik-baik ni. Pasal apa? Dia tak buat sendiri. Awak dia tak erti baca Yasin. Dia pun erti, tapi dia tahu. Dia kata, ya ni mau duk panggil orang masjid mai. Pasal apa yang hang panggil orang masjid? Hang buat sendirilah. Dia tengok muka dia dalam cermin, muka aku kalau minta Tuhan tak bagi. Orang kena panggil orang masjid mai. Ni yang masa jemuan ni. Ni lah ni pun jadi lu tu. Lah ni pun. Dia tengok muka dia, dia kata, kita kalau minta tak jalan. Panggil dia apa? Berlaku kepada umat Nabi Allah Saleh alaihi salam. Bila Nabi Saleh kata, hari ni hari Rabu, esok hampa bangkit, muka hampa jadi kuning. Lusa hampa bangkit, muka hampa jadi merah. Tulat hampa bangkit, muka hampa jadi hitam. Lepas itu hampa jahanam. Bangkit pagi esok, tengok muka kuning. Maka yakin mereka itu akan azab Allah. Dia main dah. Dia kata, sungguh ke? Hak Nabi Saleh kata ni nak jadi betul ke? Begitu. Kemudian subuh Jumaat, merah muka mereka itu. Maka bertambah takut mereka itu. Bangkit pagi Jumaat, bini dia kata, awak muka abang merah. Dia kata, pergilah. Betul lah, dia kata. Kemudian hari Sabtu, muka jadi hitam. Maka bersiap mereka untuk binasa. Bila hari Sabtu bangkit, bini kata, apa abang ni, abang sakit apa ni? Kemarin merah ni dia rumah hitam pula. Dia kata confirm. Pasal apa? Quran kata, yang disebut oleh Nabi Allah Saleh, tamatta'u fi darikum salasa ayam. Berseronoklah hampa takat 3 hari. Rabu mereka bunuh, Khamis, Jumaat, Sabtu. Sungguh macam yang Tuhan kata. Yang disebut oleh Nabi Allah Saleh alaihi salam. Tak lama selepas itu apa jadi? Maka datanglah sayhah azimah, iaitu satu jerakah yang deras. Dia main. Satu jerakah yang deras daripada langit. Dan suaranya seperti halilintar. Dan segala suara yang di dalam bumi dengan gerak gempa yang keras, mati sekalian mereka itu. Yang mati ini bukan 9 gangster ni saja. Semua yang tidak ikut Nabi Allah Saleh alaihi salam mati semua sekali. Adapun anak naqah itu lari balik ke batu tempat keluar mak dia tadi ini. Maka masuk ia ke dalamnya. Anak ni yang tadi unta betina keluar beranak main anak jantan ni, hak mak ni, hak unta betina ni, ibu ni kena sembelih, anak ni hidup. Bila dah jadi macam tu, anak ni lari balik ke batu belah, batu bertangkuk. Lup hilang dalam batu tu. Ini kejadian diceritakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang kita duk baca, duk khatam tiap-tiap kali Ramadan ni.
Kita ni duk baca ni khatam, duk lawan tanya, hang khatam tak? Aku dan 2 kali. Alhamdulillah. Hang faham ke ayat yang hang khatam 2 kali tu? Ni cerita unta keluar unta. Hang faham ke tak faham? Tak faham. Tajwid pun tak betul. Baca ni. Pasal apa? Pasal nak khatam banyak kali. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka masuk dia balik dalam batu tu dan tertutup balik batu tu. Fa akhadathumur rajfah. Maka ambil akan mereka itu oleh gerak gempa yang kuat daripada bumi dan suara yang derah daripada langit. Tuhan buat mai 2 kat depa. Satu apa dia? Suara jerkah daripada langit dan diikuti dengan bergegang bumi ni. Mati habis semua ni. Fa asbahu fi darihim jasimin. Dalam surah Al-A'raf, dia kata, dan jadilah mereka itu, kampung mereka itu, mati sekalian bergelempangan. Mati habis berselerak mayat di sana sini. Fatawalla anhum. Maka berpaling Nabi Saleh daripada mereka itu. Yang ni lepas mati daripada tu. Waqala, dan kata Nabi Allah Saleh alaihi salam, ablaghtukum risalata Rabbi. Nabi Saleh kata, aku dah sampaikan risalah Tuhan aku. Wa nasahtu lakum. Aku dah nasihat hampa dah benda ni. Walakin la tuhibbuna nasihin. Tapi nak buat macam mana? Hampa jenis orang yang tidak mau dengar nasihat. Jadi macam tu Nabi Saleh sebut benda ni. Dia kata apa? Laqad ablaghtukum risalata Rabbi. Apa yang Tuhan suruh habaq, aku habaq dah. Dia kata, jangan salahkan aku atas azab yang kena kat hampa ni. Aku habaq dah apa yang Tuhan suruh. Wa nasahtu lakum. Aku nasihat hampa elok-elok. Bukan aku maki hamun hampa, bukan aku nasihat hampa elok-elok. Aku dah buat dah benda tu. Walakin la tuhibbunan nasihin. Tapi nama kata hampa ni jenis tak mau dengar nasihat. Maka inilah padahnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dia bawa mai satu cerita. Dia kata ada satu spesies yang engkar ni. Satu orang nama dia Abu Rughal, dia kata. Dia ni semasa jerkah dan semasa gempa bumi ni, dia tak ada di tempat kejadian. Dia ada di Al-Haram. Dia ada di Tanah Haram. Maka dia terlepas. Dia ingat kot dia terlepas. Dalam tafsir Ibnu Katsir, riwayat ni mai kata apa? Selangkah aja dia langkah keluar daripada sempadan Al-Haram, sempadan Tanah Haram, selangkah aja keluar, tiba-tiba seketui batu turun timpa kepala dia, mati di situ. Maknanya Allah tak tinggal sekok pun hak derhaka dia ni. Abu Rughal orang kaya. Masa kejadian tu dia ada di Al-Haram, jadi dia tak kena malapetaka tu. Dia ingat dia selamat. Selangkah aja keluar daripada border Al-Haram, tiba-tiba batu mai gedebak jatuh, mati dia di situ. Nabi SAW dalam sebuah hadis cerita apa? Nabi berjalan di kawasan tu, kawasan Abu Rughal kena timpa batu ni. Nabi tanya dekat sahabat-sahabat dia. Nabi kata, hampa tahu tak kubur siapa ada di sini? Sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat kata, Allah dan Rasul yang tahu, kami tak tahu ni. Sahabat Nabi kata, di sinilah dikebumikan satu daripada kaum Samud yang menjadi umat Nabi Saleh. Nama dia Abu Rughal. Dia keluar aja daripada Tanah Haram, batu timpa dia. Dia ditanam di sini. Nabi kata, kalau hampa nak kepastian, korek tempat ini. Hampa akan jumpa satu rangka manusia dengan tongkat mah yang digunakan oleh Abu Rughal. Sahabat korek. Satu tongkat duk ada di sana. Tongkat mah. Ini tuan-tuan boleh rujuk di dalam tafsir Ibnu Katsir. Cerita tentang Abu Rughal. Tuan-tuan, takat tu tuan-tuan, apa kita nak kata? Main-main ke Islam ni? Itu soalan dia. Main-main kan ni Islam? Hak kita duk belajar, hak kita duk kata agama kita, hak kita duk baca Quran dan hadis cerita pasal Islam ni, main-main ke benda ni? Tidak ada main-main dalam Islam, tuan-tuan. Melainkan Islam ini adalah satu benda yang serius, yang kita kena ambil pegang, dijadikan sebagai satu pedoman untuk hidup kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Balik ke muka surat 296. Bila nak habis? Agak-agak tuan-tuan. Saya pun tak tahu bila. 9, pukul 9. Sambung dia kata, wa ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq. Dan tiada kami jadi akan langit dan bumi dan barang yang antara langit dan bumi itu melainkan dengan sebenar.
Tuhan kata, aku bagi jadi langit, aku bagi jadi bumi, aku bagi semua benda ada antara langit dengan bumi. Maksud dia apa? Manusia, malaikat yang duk jaga, raqib dan atid, cerita malaikat Jibril, semua ni Tuhan bukan saja buat. Tetapi benda ni illa bil haq. Melainkan ini cerita serius. Ini cerita benar. Yang menjadi dalil yang menunjukkan atas keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil kata Tuhan tu ada dan Tuhan tu maha berkuasa. Tuan-tuan, pelik tak pelik tuan-tuan? Satu gempa dasar laut berlaku di perairan di Bandar Aceh pada gegaran yang sama. Satu menghasilkan tsunami, satu tak menghasilkan tsunami. Pelik tak pelik? Satu dunia bunyikan amaran tsunami. Ni hak baru ni. Satu dunia. CNN bagi tahu kata tsunami akan jadi. Tak jadi. Hari itu dia punya gegaran lebih kurang sama. Punya teruk jadi di seluruh dunia. Jadi dengan tak jadi ni, siapa punya kuasa? Allah punya kuasa. Itu aja. Dia nak bagi jadi, kalau kurang daripada skala Richter tu pun dia boleh bagi jadi. Kalau dia tak mau bagi jadi, lebih daripada skala Richter tu pun dia boleh bagi tak jadi. Yang kontrol semua benda ni, tanah ni, gempa bumi ni, air laut, tsunami, banjir besar, empangan pecah dan sebagainya. Api yang menyala terbakar hutan di Amerika dan sebagainya, di Australia dan sebagainya. Angin, daripada angin sepui-sepui bahasa sampailah kepada angin taufan, tornado dan sebagainya. Siapa kontrol makhluk-makhluk ni semua? Allah Subhanahu wa taala. Dia nak bagi jadi, iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dia nak bagi jadi apa pun, dia kata jadi. Maka kenapa manusia tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Firman Allah, wa inna sa'ata la'atiyah, dan bahawasanya kiamat lagi akan datang. Tak dapat tidak dibalas tiap-tiap seorang akan amalannya. Kiamat, bila kita jumpa kiamat, kita kena ada dua tafsiran dalam kepala. Satu, kiamat dalam erti kata kiamat hancur alam ni. Yang kedua, mengikut ulama tauhid yang kata kiamat itu ialah mati. Kiamat pada kita ialah hari mati kita. Kiamat, hari akhir kepada hidup kita. Kalau kiamat dunia, hari akhir kepada alam ini. Jadi kiamat ni kok mana pun kita jumpa. Sama ada jumpa dalam bentuk hancur dunia ni, ataupun jumpa dalam bentuk kita hancur, kita mati. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, wa inna sa'ata la'atiyatun, dan bahawasanya kiamat mesti akan mai. Tak dapat tidak. Doa elok-elok boleh mati. Tak ada apa-apa. Doa elok-elok. Cantik, tak ada apa. Senak perut sikit. Senak perut. Allah yarham Pak Mentua saya. Sehat. Alhamdulillah. Tak ada masalah. Bekas askar. Tiap-tiap pagi jogging. Alhamdulillah. Sehat. Tak ada apa. Pukul 10. Nak sembahyang duha. Sakit perut. Doa elok-elok. Seminggu awal, telefon sembang dengan kita. Senak perut. Sakit perut. Tengok, nampak serius. Mereka bawa pergi klinik. Bawa pergi klinik, ubat, injection, nampak okey. Balik bagi tidur. Nak gerak sembahyang Zuhur, habislah. Mudah ya. Hak sakit sampai bertahun-tahun tak mati pun ada. Hadut sihat elok-elok, sikit senak perut membawa maut pun ada. Habuan kita tak tahu macam mana. Habuan kita. Habuan orang ni kita tengok macam-macam dah. Habuan kita macam mana. Duk elok-elok umur 30-an. Stroke, dia lumpuh pinggang ke bawah. Mulut duk cakap dereh, duk sembang dereh itulah. Berak pun tak sedap. Tuan-tuan, habuan dia. Macam-macam orang, macam-macam habuan Tuhan bagi. Kita ni cuma nak kena minta apa dekat Tuhan? Minta, ya Allah, apa pun janganlah bagi satu fitnah ujian dekat kita yang fitnah tu boleh merosakkan kita. Rosak, tuan-tuan. Rosak macam mana? Dia bagi dekat kita fitnah ujian dalam bentuk sakit
Sampai tak boleh urus diri sendiri. Sampai bini naik menyampah kat kita. Wal'iyazubillah. Bini ni hak duduk dengan kita 40 tahun ni, menikah 40 tahun duduk dengan kita ni. Tahu-tahu dia main satu fitnah, satu balak ujian dekat kita, pergi jadi sakit lagu tu. Bini daripada mula sayang ni, lama-lama dia naik menyampah. Ada jadi, tuan-tuan. Bini mot atas kereta, pergi hantar balik rumah mak. Berlaku. Menikah atas pilihan sendiri, mak pak tak setuju. Bila menikah, laki bini pergi duduk asin. Oleh kerana mak pak tak setuju pilihan dia, maka dia pun jadi renggang dengan mak pak dia, tak balik, tak tengok, tak tanya abang, tak ambil tahu orang tua ni. Sampai anak 3. Sampai anak 3. Dia main tak tahu apa hal, terus jadi sayang. Lembek. Tak boleh. Nak gerak jari pun tak boleh. Doktor kata stroke. Umur baru awal 40. Bila jadi lagu tu, bini mula dah kata ni apalah. Mula-mula jaga. Lepas sebulan, lepas 2 bulan, lepas 5 bulan, lepas setahun dia menyampah. Oh, dia kata susah macam ni, anak nak jaga lagi, dia nak kena pergi kerja lagi, dengan laki lagi, dengan pampers nak pakai duit, nak bayar lagi, dia panggil kereta main, pergi hantar balik rumah mak dia. Bini pun tak balik pergi, pakai kirim dengan teksi, bagi duit, ni alamat, pergi hantar. Tu habuan dia. Tu habuan dia. Teksi sampai depan rumah, mak ni keluar-keluar tengok-tengok anak dia, tak tengok dah bertahun dah. Duk terkulai. Panggil orang sebelah rumah usung buat turun. Mak jaga balik dia ni macam mana jaga dia masa duk pakai lampin dulu ni. Mak jaga balik masa dia menikah dulu, dia tak mau tengok muka orang tua ni. Tuan-tuan, habuan Tuhan bagi kat dia. Kita nak tafsir kejadian tu macam mana, itu atas kita. Tapi tak tentu hak kita tafsir itu tepat. Tapi pokok pangkalnya itu yang jadi kat dia. Takut tuan-tuan. Ni hak duk jadi keliling kelalang kita ni, kalau kita perhati tengok, ambil yang tibar fikir, takut tuan-tuan. Cerita dia apa? Sedang diri kita lemah, Tuhan aja boleh tolong kita. Minta dekat Tuhan apa dia? Janganlah dibalak, diuji kita ni dengan ujian yang kita tak boleh tahan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, inna rabbaka huwal khallaqul alim. Bahwasanya Tuhan engkau ya Muhammad ialah Tuhan yang menjadikan setiap sesuatu. Tuhan bagi tahu kat Nabi Muhammad suruh habaq kat kita, Tuhan dia yang buat semua. Haduk jadi atas dunia ni, sebutlah apa pun, Tuhan yang buat. Nak jadikan sebuah negara ekonomi merudum jatuh pun Tuhan yang buat. Atas sebab musabab yang berbagai-bagai, tapi Tuhan yang buat benda tu. Nak jadikan negeri itu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan mendapat keampunan Allah pun Tuhan yang buat. Atas sebab musabab yang tertentu. Tuhan bagi dekat kita negeri, Tuhan bagi kita hidup dalam negeri itu, Tuhan bagi dekat kita Nabi, Tuhan hantar mai Quran melalui Nabi itu. Penduduk negeri itu, kalau dia pegang Nabi itu, apa Nabi itu habaq dia buat semua. Allah jadikan negeri dia baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Negeri itu jadi negeri baik. Yang kata baldatun tayyibah, negeri baik ni apa dia tuan-tuan? Ekonominya baik. Dari segi sistem sosialnya baik. Pendidikannya baik. Segala-galanya Tuhan jadikan baik. Wa rabbun ghafur. Lebih daripada tu, Tuhan jadikan negeri itu negeri yang mendapat keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang buat. Dia kata apa? Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Bahawasanya Tuhan engkau wahai Muhammad, dialah Tuhan yang menjadikan setiap sesuatu. Lagi ketahui dengan setiap sesuatu itu kulli dan juga juz'i. Tuhan tahu benda tu umum dan khusus. Tuhan tahu di dalam dunia ni pokok ada berapa batang semua sekali. Tuan-tuan, kalau kita tanya ni, duduk mana? Abang kata saya duduk taman sekian-sekian di Kepala Batai. Dalam pagang rumah hang saja ada berapa batang pokok? Garu, luruh rambut bera. Dia dalam pagang rumah dia hak kecil tu, dia tak ingat pun berapa batang pokok ada. Baru nak kena kira balik, depan pagang ada 2. Dalam depan tempat kereta 2. Balik nu ada 4, 5, 6, 7. Berapa tu kira lain.
Tu yang kata manusia hak cakap pandai tu. Berapa batang pokok ada dalam pagar rumah dia pun dia kena ulang kira sampai 5-6 kali. Tuhan, dia tahu berapa batang pokok dan dia tahu tiap-tiap batang pokok itu daun ada berapa helai dan dia tahu hak nak luruh sat lagi berapa helai. Tuhan tahu benda ni kulli dan juga juz'i. Dia tahu secara semua dan secara khusus. Tuhan tahu. Kita tu saya cakap besar lah tuan-tuan. Pegang kita tanya ni. Anak berapa orang? Kata 4 orang. Hak anak nombor 2, IC nombor berapa? Tak tahu dah. Anak nombor 2, IC nombor dia berapa? IC nombor, Nazat saya telefon dia. Tu. Ada pok hak teruk lagi. Hak teruk lagi ni. Orang tanya ni anak hak nombor 3 ni tarikh lahir bila? Yang tu pun tak tahu. Itu pok teruk lagi. Ada pak hak teramat teruk lagi. Tanya anak ada berapa orang pun tak tahu. Yang tu teramat teruk. Nah, abang kata manusia ni, hadut cakap pandai duk tepuk meja kedai kopi ni. Tak tu aja. Tak tu aja. Anak berapa orang pun terlupa. Belum tanya khusus. Tanya secara juz'i. Anak nombor 2 itu masuk universiti mana? Dia jawablah masuk universiti USM. Dia buat kos apa? Susah dah. Kos apa tu? Tapi sains ni lah. Sains menyebut. Sebut sains tu pun sains. Tapi sains ni lah. Tak dia buat apa? Engineering ke apa? Saya yang ni saya tak apa nak tahu. Tu pak tu. Tak tu. Pun nak lawan Tuhan tu. Nak lawan Tuhan. Anak buat kos apa pun tak tahu. Nak lawan Tuhan yang tahu pokok berapa batang. Yang tahu tiap-tiap pokok ada berapa helai daun ni. Dia nak pergi lawan Tuhan tu. Kacau tuan-tuan. Firman Allah. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. Dan sungguh telah kami datang akan dikau wahai Muhammad. Sab'ul masani. Sab'ul masani apa dia? Sabda Nabi SAW. Sab'ul masani itu ialah Fatihah. Iaitu ada 7 ayat. Itu panggil Sab'u al-Masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Maksud yang diulang-ulang apa dia? Fatihah ni, tiap-tiap kali kita semayang, pada tiap-tiap rakaat kena baca. Itu yang kata Sab'ul Masani. 7 ayat yang diulang-ulang baca. Satu hari duk ada 5 waktu semayang, minimum. 5 waktu semayang. Tiap-tiap satu semayang tu, tiap-tiap rakaat dia kena baca Fatihah. Maka Fatihah itu disebut oleh Nabi sebagai Sab'ul Masani. 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya. Dan hadis itu riwayat Syaikhan, iaitu riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kerana diulang pada tiap-tiap rakaat sembahyang itu. Dan wal Quran al-Azim, dan Quran yang maha besar yang telah kami datang akan dikau. Ni Allah Subhanahu wa taala buat turun mai dekat kita Sab'ul Masani, Al-Fatihah dan juga Quran yang di dalamnya terkandung ayat-ayat yang besar. Ada satu lagi tafsir di kalangan ulama. Dia kata Sab'ul Masani ini bukan Fatihah, tetapi dia kata 7 surah yang panjang-panjang. Itu sebahagian ulama, di antaranya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ad-Dhahak. Ini semua ulama-ulama tafsir hebat. Mujahid. Mereka ni kata Sab'ul Masani dalam ayat tadi ni bukannya Fatihah. Tetapi Sab'ul Masani itu ialah 7 surah yang panjang-panjang. Apa dia? Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah, An-Nisa, Al-An'am, Al-A'raf dan juga surah Al-Anfal. Dia kata. Itu 7 surah yang panjang-panjang. Ada setengah ulama Al-Anfal tu dia kata no, bukan Al-Anfal. Surah At-Taubah. Ada setengah ulama kata no, bukan surah Al-Anfal, surah At-Taubah, surah Yunus. Hak 6 tadi disepakati. Hak yang ke-7 tu dia berkhilaf. Itu macam-macam tafsiran dia. Tetapi di kalangan ulama tafsir yang kuat mengatakan Sab'ul Masani itu ialah Al-Fatihah. Dia kata. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Dan janganlah engkau panjangkan dua mata engkau, yakni gemar kepada barang yang kamu beri bersedap akan segala kapiang-kapiang itu, yakni daripada harta, kebesaran, kemegahan dan sebagainya, kerana kembali mereka itu kepada azab neraka yang berupa pemberian yang bersifat istihza. Dia kata
Ini kita baca bulan depan insya-Allah. Ganti tentu. Ayat yang akan datang ni dia nak cerita kata apa? Kita orang Islam yang beriman ni jangan duk terliok dengan apa yang Tuhan bagi ke orang kafir. Pasal apa? Kita kadang-kadang ada orang Islam. Dan saya dulu pernah masa duk kerja di satu tempat dulu ni, saya kena buat usrah dekat apa nama kelompok pendidikan ni. Orang pandai-pandai. Jadi bila kita buat usrah, satu orang kuat ni sudah tanya. Dia tanya saya, dia kata, pasal apa? Dia kata, puak-puak kapiang duk makan babi tapi mereka pandai. Dia kata, la ilaha illallah. Dia boleh tanya soalan tu dalam usrah. Pasal usrah saya tu, saya pergi bawa cerita tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni, satu hari dia mengadu dekat tok guru dia. Tok guru dia nama Waqi'. Imam Syafi'i tulis benda ni dalam kitab dia. Dia kata, syakautu ilal waqi' an su'i hifzi fa asyarani bitarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Imam Syafi'i tulis macam tu. Imam Syafi'i kata, syakautu ilal waqi', aku mengadu dekat tok guru aku. Nama tok guru aku ni Waqi'. An su'i hifzi, tentang hari ni tak tahu pasal apa hafalan aku teruk. Pasal dalam cerita bagi tahu mai dekat kita, kata Imam Syafi'i ni, dia kalau dia baca kitab, dia tengok tu dapat semua. Macam mana mesin photostat. Tak tu rup keluar. Imam Syafi'i ni terang hati dia. Dia tengok ni dia baca daripada from top to the bottom, semua rekod. Cerdik macam tu. Tiba-tiba satu hari, jadi payah baca top sampai bottom. Aku baca apa ni? Baca lagi, baca apa ni? Baca. Kalau tuan-tuan pergi cakap dekat budak-budak sekolah, pernah tak hampa lalui keadaan ini? Mereka kata pernah. Apabila fikiran tak fokus. Baca ni, baca tak tahu 15 kali dah baca tu, tak tahuan lagi baca apa ni, dia tak masuk. Fenomena itu berlaku sekali kepada Imam Syafi'i. Syakautu ilal waqi', dia pergi mengadu kat tok guru dia nama Waqi', an su'i hifzi, tentang buruknya hafalan aku, payah nak ingat hari ni, tak tahu pasal apa. Fa asyarani bitarkil ma'asi. Tok guru dia kata dekat dia, hang ada buat apa-apa maksiat pun, jangan buat maksiat, tinggalkan maksiat tu. Fa innal ilma nurun, kerana ilmu itu umpama cahaya. Wa nurullah la yu'ta lil 'asi, dan cahaya Allah dia tak didatangkan kepada orang yang buat maksiat. Imam Syafi'i pun cek balik apa benda, satu silap yang cerita tu panjang lah. So dia find out benda tu, okey balik dia. Dia ni boleh tanya saya. Dia kata, Amri, kerana sikit benda tu, hafalan dan ingatan boleh kacau. Dia kata ni macam budak-budak student kita kapiang ni, mereka duk makan babi ni lagi dahsyat. Dia kata, tapi ya siapa? Mereka cerdik. Dia kacau. Dia boleh tanya macam tu soalan. Tajuk yang akan datang akan mengupas benda itu. Tajuk ni akan datang ni, yang ayat kita baca sekerat tadi ni, la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Tuhan kata jangan ada daripada kalangan hampa ni yang cuba nak panjangkan mata. Maksudnya cuba nak tengok orang-orang kapiak ni, lepas tu cuba nak bandingkan kapiak dengan kita. Pasal apa mereka lagu tu, pasal apa kita lagu ni, duk pasal apa. Jangan, Tuhan kata. Jangan lagu tu. Bahkan ada lebih teruk.
Orang mengaku Islam, nama Islam dan sebagainya, tapi lebih teruk. Apabila dia kata apa? Dia kata orang Islam yang tidak boleh maju, orang Islam yang ekonomi tak boleh bangun, ni pasal apa? Pasal Islam. Oh, lagi teruk. Pasal apa kata lagu tu? Oh, dia kata Islam ni banyak sangat pantang larang. Yang nu haram, yang ni haram, hak tak haram pun syubhat. Haram tak boleh, syubhat tak boleh suruh tinggal. Dia kata akhirnya mana kita nak pergi? Ekonomi global. Dia mula rumah bercakap merepek dia. Ekonomi global hari ni kalau kita nak terikat dengan pantang larang, halal, haram, syubhat ni, dia kata sampai bila pun kita tak akan maju dalam ekonomi. Cakap tu, tuan-tuan pernah ke tak pernah dengar? Tok Syah jawab, simpanlah hati ya. Ada orang cakap macam tu. Dia bercakap macam tu. Seolah-olah cakap dia tu, dia blame Islam. Islam ni menghalang dia daripada maju. Seolah-olahnya begitu. Ayat yang akan datang ni, dia nak main abang benda ni. Tuhan nak abang dekat kita, tak sadut teliak tengok kejayaan orang kafir ni. Tak sadut teliak. Pasal apa? Kejayaan dia apa, akhir dia apa akan jadi apa. Orang kata biar sikit yang berkat daripada banyak yang membawa mudarat. Jadi jutawan tuan-tuan daripada duit haram. Buat apa? Ada sikit cukup makan minum pakai kita anak beranak, tetapi daripada sumber halal. Alhamdulillah. Cukup bagi kita. Ada masa pula bagi kita untuk nak main masjid, nak dengar Quran, nak dengar hadis Nabi. Daripada ada juta-juta, seminggu, sebulan, setahun, telinga tak pernah dengar Quran, tak pernah dengar hadis Nabi. Kan? Dia kata 3 hari kalau kita tidak dengar apa-apa tazkirah agama, Allah letak satu titik hitam dalam hati kita. 3 hari tak dengar apa. Akhirnya kita ni yang terjadi tak tahu. Manusia akan menatang kita ni. Kita pun tak tahu. Jangan sampai jadi lagu tu. Apatah lagi tak dengar ditambah dengan dosa. Nabi kata, Iza aznaba zanban nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Satu orang buat satu dosa. Allah lepas satu titik hitam di atas hati dia. Fa in taba suqila qalbuh. Kalau lepas itu dia bertaubat, astagfirullahalazim, aku dah terbabas dah. Allah padam balik titik hitam itu. Fa in lam yatub, tapi kalau dia tak bertaubat, dia buat dosa satu titik, dia buat dosa satu titik, dia buat dosa satu titik, tak bertaubat dia daripada dosa dia. Hatta yaswaddal qalbu kulluh. Nabi kata hati dia jadi seketui hati yang hitam legam. Pada ketika itu dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita sambung bulan depan. Bulan depan tak ada pula. Cuti sekolah. Kan? Lagi sekali insyaAllah bulan 7, bulan last. Lepas itu puasa insyaAllah. Panjang umur kita jumpa bulan 7. Elok-elok insyaAllah kita perhabis surah Al-Hijr. Lepas-lepas raya esok kita sambung surah An-Nahl. Surah An-Nahl ini adalah surah tentang lebah. Dia nak beritahu dekat kita lebah. Istimewa lebah ni apa dia? Pada madunya. Pada honey tu. Istimewa lebah ini pada madunya. Madu tu mai daripada mana? Daripada berbagai-bagai bunga. Berbagai-bagai tumbuh-tumbuhan yang dihirup oleh lebah ni. Akhirnya dia membentuk satu madu, yang madu ni membawa satu janji penawar kepada berbagai-bagai penyakit. Maka dikiaskan madu lebah ni dengan Al-Quran. Al-Quran yang kita duk pegang, duk baca hari ni adalah kombinasi daripada kitab-kitab yang terdahulu. Yang kata Taurat, Zabur, suhuf-suhuf Nabi-Nabi, Injil dan sebagainya ni, semua tu digarap dan dimasukkan ke dalam Quran, dan ditambah lagi beberapa keistimewaan Quran yang membawa Quran ini menjadi kitab yang sesuai sepanjang zaman. Dan Quran ini umpama madu. Dia menjadi ubat dan penawar kepada segala penyakit di dunia ini.
Itu yang akan ada di dalam surah An-Nahl. InsyaAllah kita baca lepas raya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.